Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة علمي ونور قلوبنا كما نورت الشمس والقمر وسهل لنا أبواب فضلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ilallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwata illa billah. Yang berbahagia lagi dikasihi Tuan Pengerusi Masjid Jami' Bukit Pasir serta semua barisan ahli jawatan kuasanya. Yang dihormati tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, barisan kepimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan hadirin hadirat yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah muliakan pada kita akan nikmat yang tidak terhitung. Semoga nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita mudah-mudahan kita dapat gunakan manfaatkan pada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini diam tak diam kita telah berada pada 5 Sa'ban 1443 Hijriah. Banyakkanlah kita berdoa semoga sepanjang kita mengisi bulan Rajab yang lalu, mudah-mudahan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita sedang mengharui bulan Sa'ban, mudah-mudahan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur
dapat menemui bulan Ramadan yang tidak lama lagi, ya, lebih kurang 25 hari lagi tuan-tuan. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada malam yang berbahagia ini marilah kita sama-sama mengulang kaji pelajaran, iaitu berkenaan golongan-golongan yang didoakan oleh malaikat, ya, ataupun amalan-amalan yang didoakan oleh malaikat, yang mana saya petik di dalam kitab Man tusalli alaihimul malaikah wa man talalhum, ataupun begitu juga dalam kitab yang lain, contohnya Mustika Hadis jilid yang pertama tuan-tuan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kalau kita tidak mengambil tabaruk ataupun mengambil keberkatan daripada doa malaikat, ya sudah barang tentu kita rugi, ya. Sebab malaikat ini adalah makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana malaikat ini tuan-tuan, dia tidak pernah engkar. Ya, dia tidak pernah membantah di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dinyatakan dalam surah At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang bermakna yang tidak mendurhakai Allah, yakni malaikat tak pernah mendurhakai perintah Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeza dengan manusia tuan-tuan. Ya. Kita tak salah mengambil keberkatan daripada doa, contohnya kita minta doa, mengambil keberkatan daripada doa orang-orang yang soleh contohnya. Kita jumpa tuan imam contohnya, jumpa naib kadi ke, jumpa ustaz-ustaz ke, jumpa mufti ke, ataupun sebagainya, ataupun orang-orang yang soleh tuan-tuan. Contohnya anak kita nak periksa ke, nak menghadapi peperiksaan, ataupun sedang diuji sakit contohnya, kita minta tolong, contohnya tuan imam, doakanlah anak saya ni nak ambil periksa, ya. Mudah-mudahan dengan keberkatan doa tuan imam ini, mudah-mudahan anak saya dapat menjawab peperiksaan dengan mudah, dipermudahkan dan mendapat keputusan yang cemerlang, dan mudah-mudahan mendapat menjadi anak yang soleh ataupun solehah. Tidak salah tuan-tuan. Tapi namanya manusia, jenenge manusia, ora podo kaya malaikat tuan-tuan. Namanya manusia tak lari daripada melakukan kesalahan dan kesilapan. Ya, al-insanu la yakhlu minal khata'i wa nisyan. Berbeza dengan malaikat tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, diceritakan sebelum Allah Taala jadikan manusia, seawal sebelum Allah Taala jadikan manusia, diceritakan malaikat ini telah bertanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Berlakunya dialog perbualan antara Allah dengan malaikat, yang sebagaimana yang dirakamkan dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang sering kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya kata Allah, aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi ini. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Lalu malaikat pun bertanya, adakah engkau wahai Tuhan kami nak menjadikan di bumi ini orang yang sering membuat bencana, orang yang sering menumpahkan darah, sering bermusuh-musuhan? Malaikat bertanya kepada Allah, adakah kamu nak jadikan manusia ini yang sering buat bencana, sering bermusuh-musuhan, berbunuh-bunuhan, nak dijadikan khalifah di muka bumi ini? Sedangkan kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami ini, yakni malaikat, sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Malaikat ini sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Sebab tu kadang-kadang ada orang tanya, penghulu segala malaikat jadi malaikat Jibril, dia tugasnya menurunkan wahyu.
apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah wafat, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir selepas turunnya Al-Quran, maka tidak ada lagi wahyu yang turun, tak ada kitab lagi, ya. Apakah tugas malaikat Jibril yang buat? Jadi di antara tugas yang dilakukan oleh malaikat Jibril walaupun dia tidak menurunkan wahyu, di antaranya tugasnya dia sentiasa bertasbih dan memuji Allah. Dan ada ulama menyatakan, tuan-tuan, malaikat Jibril menjalankan tugas mendatangkan ilham kepada wali-wali Allah. Itu di antara tugasnya. Dan di antaranya menurunkan bencana mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat berkata tanya tadi, kamu nak jadikan manusia ini menjadi khalifah sedangkan dia sering buat bencana, sering berbunuh-bunuhan, sedangkan kami ni malaikat sentiasa bertasbih dan memujimu. Lalu Allah Taala menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahui. Aku lebih mengetahui, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu diringkaskan cerita, tak lama Allah Taala jadikan Nabi Adam dan Siti Hawa dan ditempatkan di dalam surga. Nikmatilah wahai Adam, dan tak lama Siti Hawa dijadikan, apa yang ada dalam surga nikmatilah. Cuma janganlah sekali-kali kamu menghampiri pohon tersebut dan makan buah daripada pohon tersebut. Diceritakan di antara dengan godaan iblis, ya, Siti Hawa dengan Nabi Adam telah menghampiri dan makan buah larangan tersebut. Lalu Allah Ta'ala telah murka, dipisahkan Nabi Adam dan Siti Hawa, dan seterusnya diturunkan di dunia. Ringkaskan cerita, ini bahasa saya lah, bahasa nak mudah faham. Lalu malaikat pun berkata, tengok, kan dah saya kata, namanya manusia dia tak dapat mengawal hawa nafsu. Tengok apa yang dah dilakukan oleh Nabi Adam. Contohnya gitulah. Itu bahasa nak mudah faham lah, tuan-tuan. Lalu diceritakan dalam hadis, tuan-tuan, Allah Ta'ala jumpa pada para malaikat, membuat tawaran kepada para malaikat. Di antara malaikat ni, bilangan malaikat ni paling banyak, ya. Kita wajib beriman kepada malaikat sebab dia termasuk dalam rukun iman. Bilangan malaikat ni yang hanya mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Ulama menyatakan, dalam kitab Duratul Nasin ada menyatakan, kalaulah 10, nisbah 10 bilangan malaikat ini, 9 daripadanya adalah malaikat. Terlalu banyak, terlalu ramai. 10 tu 9 malaikat, dan 1 ini 0.9 adalah terdiri daripada jin dan syaitan. Manakala manusia bilangannya terlalu sedikit, 0.1 sahaja, paling sedikit. Ini pun nampak banyak, ya. Jadi malaikat ni bilangannya begitu banyak, tuan-tuan. Allah Ta'ala offer kepada malaikat, siapakah di antara kamu yang aku ingin tawarkan untuk merasai bagaimana manusia hidup di dunia, dan aku kurniakan pada kamu nafsu, supaya tahu bagaimana manusia melakukan amal soleh di dunia. Yang mana kita tahu bahawa malaikat ini, tuan-tuan, dia ada akal tapi tak ada nafsu. Akal malaikat pun dia mengetahui apa yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berbeza dengan akal manusia. Tapi kalau manusia, dia ada akal, ada nafsu. Manakala haiwan, dia ada nafsu, tak ada akal. Kalau haiwan ada akal, contohnya, tuan-tuan, ayam ada akal, lembu ada akal. Wah, saya rasa weh seorang makan ayam, orang makan lembu, tuan-tuan. Kita bela ayam aja, anaknya nak balik cuti sekolah ni, wah, besok makmu ayam ni sing kita peluk ke sembelih kabeh anaknya balik. Ayamnya dengar, wah, silat-silat dia lari, tuan-tuan. Jadi ringkaskan cerita, tuan-tuan, sekiranya manusia ini dapat menggunakan hawa nafsunya dengan sebaik-baiknya, menggunakan akal sebaik-baiknya, berpandukan kepada syariat Islam, manusia ini makamnya lebih tinggi daripada malaikat. Tapi sebaliknya, kalau manusia ini tidak dapat mengawal hawa nafsunya, tidak dapat menggunakan akal sebaik-baiknya, martabatnya boleh lebih rendah daripada haiwan, tuan-tuan.
Yang mana banyak-banyak malaikat tersebut yang menerima tawaran Allah Subhanahu wa taala dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 102, iaitu nama malaikatnya Harut dan Marut. Harut dan Marut. Dia menerima tawaran Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan di dunia. Allah taala terima, maka Harut dan Marut diturunkan dunia, dikurniakan nafsu sebagaimana manusia. Apabila dia ringkaskan cerita tuan-tuan, apabila dia dah campur manusia cenderung malaikat, dia punya kelebihan yang luar biasalah. Wah, boleh mabur, esok hilang. Mabur boleh terbang, boleh hilang, boleh menyerupai sesuatu. Oh, maka manusia tengok pelik ah. Oh, boleh terbang ah. Boleh berubah-ubah lah. Kan? Hebat betul. Sedangkan malaikat ini sebelumnya dia tak ada nafsu. Maka dia tak riak lah, tak sombong. Sebab dinyatakan dalam ayat Al-Quran, wal malaikatu wahum la yastakbirun. Para malaikat ini tidak menyombongkan diri. Sebab ketika itu dia tak ada nafsu. Tapi Harut dan Marut ini dikurniakan nafsu. Apabila manusia puji, hebatlah kau ni, contoh, boleh terbang, boleh hilang. Malaikat, hebat dia aku ya, hebat dia. Tengok, aku boleh hilang lagi, aku boleh terbang lagi. Oh, makin dipuji, makin dia hebat. Tak tahan apabila mendapat pujian. Sebab itu tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita hendaklah menjauhkan daripada sifat sombong tuan-tuan ya. Dan begitu juga penyakit hati, riak, kita kena jauhkan. Sebab itu kalau kita dalam kitab Nashihul Ibad, dalam kitab Hidayatus Salikin, kalau kita melihat orang yang lebih tua daripada kita, kita katakan dalam hati kita, kita hormati dia, orang ini lebih tua daripadaku, sudah barang tentu dia dah hidup lama di dunia, sudah barang tentu banyak amalannya dan banyak ilmunya. Dan kalau kita nampak kanak-kanak, kita katakan dalam hati kita, kanak-kanak ini belum lama hidup di dunia, sudah barang tentu dosanya tak banyak diumpamakan dibandingkan aku, contohnya yang tua. Kita nampak orang yang jahil melakukan perbuatan maksiat, kita katakan dalam diri kita, dia melakukan maksiat kerana jahil, kerana tak tahu. Sedangkan aku, kalau aku melakukan maksiat, aku dalam keadaan tahu. Kita tengok contohnya orang kafir, contohnya, selain kita nak berdakwah dengan dia, kita katakan dalam hati kita, kita belum tentu, kita tak tahu orang kafir itu mungkin matinya nanti dia masuk Islam, beriman kepada Allah. Tapi di akhir hidupku belum tahu adakah aku beriman ataupun tidak. Sebab itu Syekh Abdul Qadir Jalani ya menyarankan kita supaya membanyakkan membaca doa, Allahumma ja'alni sabura wa ja'alni syakura wa ja'alni fi a'yunin nasi kabira. Banyakkan amalkan doa tu, nanti saya bagilah tuan-tuan. Ringkaskan cerita tuan-tuan, maka apabila manusia melihat Harut dan Marut itu luar biasa kehebatannya, manusia pun kecek. Wahai Harut dan Marut, ajarkan aku macam mana ilmu kamu ni hebat sangat. Iso mapur kono, iso mapur kini, hilang kono, hilang kini. Lalu Harut dan Marut pun oleh kerana dia kecek aja, Harut dan Marut pun ajarkan. Diceritakan termasuklah diajarkan ilmu sihir. Ilmu sihir ni ada 3 yang mengajarkannya. Pertama syaitan, kedua Harut, ketiga Marut. Tapi Harut dan Marut ini memperingatkan sebelum dia mengajarkan kepada manusia ketika itu, janganlah kamu mengamalkan ilmu sihir ini, kerana dia membawa kebencanaan, membawa kerosakan, dan bukan setakat di dunia, memberi kesan balasan yang buruk di akhirat. Apabila manusia diajarkan, namanya manusia ada hawa nafsu, digoda pula dengan syaitan, maka manusia ketika itu tuan-tuan, itu diceritakan Harut dan Marut ni diturunkan di negeri Babylon ya, diturunkan di negeri Babylon. Negeri tersebut mengamalkan sihir itu disalahgunakan. Memang dah salah lah, digunakan, jadi berlakunya permusuhan, selalu bergaduh face to face. Sihir tak payah, dekat rumah aja dia hantar santau macam-macam lah. Maka kerosakan begitu dahsyat, morak mari, berbunuh-bunuhan, rumah tangganya penceraian, macam-macam lah, begitu dahsyat lah. Setelah diajarkan oleh Harut dan Marut, begitu juga
oleh godaan syaitan. Maka Allah Ta'ala utuskan satu malaikat lagi, ya, utuskan satu malaikat untuk memberi peringatan kepada Harut dan Marut, ya. Lalu malaikat itu pun turun, jumpa pada Harut dan Marut untuk memberi teguran. Wahai Harut dan Marut, kamu kan malaikat. Iyalah, aku malaikat. Ini bahasa mudah lah tuan-tuan, ya. Buat malu company je, ya. Buat malu malaikat aja, malaikat yang lain. Engkau cakap dulu manusia ini tak dapat mengawal hawa nafsu, sering bencana, melakukan kerosakan. Ni apa dah jadi? Kamu dikurniakan nafsu sekejap pun dah melakukan kerosakan yang begitu besar. Lalu terdiam Harut dan Marut, merasa menyesal. Lalu malaikat yang diutuskan oleh Allah tu, dia berkata, aku datang turun ke dunia ini untuk menyampaikan perintah Allah, yang mana Allah Ta'ala telah murka terhadap kamu, dan kamu diminta memilih hukuman. Allah Ta'ala akan menghukum kamu di atas perbuatan kamu, wahai Harut dan Marut, sama ada kamu nak dihukum di dunia ataupun nak dihukum di akhirat. Jadi Harut dan Marut pun akur atas perintah Allah. Agak-agak Harut dan Marut nak dihukum di dunia ke dia nak hukum dekat di akhirat? Diceritakan Harut dan Marut dia pilih dihukum di dunia. Sebab kalau dia hukum di akhirat, lama panjang masanya. Biarlah aku dihukum di dunia. Cuma diceritakan dalam hadis, Harut dan Marut ni dihukum dekat dunia, mungkin dipenjarakan ke dekat mana, tempatnya tak disebut. Mungkin dekat Bukit Pasir, wallahualam, tak tahu, tempatnya di mana tak tahu. Cuma diceritakan setiap kali malaikat yang lain turun ke bumi, malaikat tahulah tuan-tuan, manusia tak tahu. Malaikat turun ke bumi, dia melalui tempat Harut dan Marut diseksa oleh Allah, dihukum oleh Allah. Dia akan berkata apa? A'jibtu. Malaikat-malaikat lain lalu tempat yang dihukum Harut dan Marut dunia ini, dia kata apa? A'jibtu. Malaikat yang lain kata apa? Aku pelik, kata dia. Aku pelik tengok manusia, bagaimana manusia ini dikurniakan nafsu tapi dia mampu lagi beramal soleh. Diceritakan sejak daripada itu, para malaikat mendoakan hamba-hamba Allah, yakni manusia yang berusaha untuk melakukan amal soleh. Jadi tuan-tuan, apakah amalan-amalan yang didoakan oleh malaikat? Banyak tuan-tuan. Saya terangkan yang mudah-mudahlah. Kalau dalam kitab ini tuan-tuan ada 12 amalan ataupun 12 golongan yang didoakan oleh malaikat. Yang pertama tuan-tuan, ini boleh buat lepas ni nanti, ya. Tak payah tunggu lama-lama, ya. Malam nanti boleh buatlah, nak tidur, Ni dah malam dah ni, balik rumah nanti. Golongan yang pertama yang didoakan oleh malaikat, orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Orang yang tidur dalam keadaan berwuduk, tuan-tuan. Kita nak tidur, tuan-tuan, kadang-kadang ajarlah anak kita. Biasa kita nak tidur, qada hajat dulu. Dan kadang-kadang anak-anak kita cebok pun tidak, kadang-kadang. Kena ingatkan tu, kena cebok, istibrak, kena ingatkan. Bersuci, beristinja dengan sebaik-baiknya. Masuk tandas, keluar tandas, dalam tandas, ya. Mengikut sunnah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan kadang-kadang dia terus naik ke rumah, masuk ke rumah terus tidur, ataupun hanya basuh kaki aja, rugi. Didik dia supaya dapat mengambil wuduk dengan sempurna. Walaupun sebelum tidur ni ambil wuduk, hukumnya sunat, ya. Sunat ni dibuat dapat pahala, tinggalkan rugi, tuan-tuan. Kerana apa? Orang yang tidur dalam keadaan bersuci ini, Allah Ta'ala perintahkan satu malaikat duduk dekat kepala orang yang tidur itu. Ada dalam hadis lain, dia duduk antara pakaiannya dengan kulit tubuh badannya. Dia mendoakan orang yang tidur dalam keadaan berwuduk itu, daripada dia tidur sampai tangi turun. Contohnya dia tidur pukul 11 malam, bangunnya pukul 4.30 pagi. Orang liren-liren dia doakan supaya diampunkan dosa sipulan ini kerana dia tidur dalam keadaan bersuci. Ini kerana dinyatakan dalam hadis Nabi SAW, riwayat Imam Ibn Hibban daripada Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW telah bersabda, man bata tahiran bata fi si'arihi malang falam yastaisqis ila qala malang Allahumma ghfirli li abdika fulan fa innahu batat tahir. Barang siapa yang tidur dalam keadaan bersuci, maka malaikat akan bersamanya
Ya, dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hamba-Mu si fulan ini kerana dia tidur dalam keadaan bersuci. Contohnya kita tidur, ialah dah tua-tua ni kadang-kadang. Lagi-lagi nak tidur kadang-kadang makan ubat, ya. Pukul 2 dia sadar bangun. Bangun ni kalau buang air kecil, ambillah wuduk lagi, kan bagus. Kalau boleh sembahyang tahajud, sembahyang tahajud tu terus. Cuma kalau bagi kaum ibu ni, kita bermazhab Imam Syafi'i, kalau masih ada suami ni, kena jaga pula tuan-tuan. Ya. Kedua-dua kena jagalah tuan-tuan kalau yang ada suami. Kalau dah tak ada suami, single mother ataupun ibu IT, ibu tunggal, mungkin tak bermasalah. Kalau ada suami, jangan nak maksudnya mengejar yang pahala sunat tapi mengabaikan yang wajib. Contohnya tuan-tuan hadirin hadirat, isinya dah ambil wuduk, tidur dekat katil. Suaminya pula tuan-tuan, ya, dia dah tua-tua. Tua-tua ni kadang-kadang bukan makan jadi ubat, ubat jadi makanan. Apa taknya? Darah tinggi, ubat kencing manis, cair darah, macam-macam ubat yang dimakan. Jadi ubat jadi makanan tuan-tuan. Itu bahagian masing-masing lah tuan-tuan. Dah makan ubat, dia pun nak tidur dekat dengan isteri. Tengok isinya tidur pakai telkung tuan-tuan. Taklah salah tidur pakai telkung tuan-tuan. Dah lah ambil wuduk, tidur pakai telkung, pakai baju kelawar pun tak jadi masalah suaminya tuan-tuan. Sekali nak dekat aja, isinya dalam keadaan berwuduk. Jangan dekat, kita wuduk ni, ditolak suaminya. Jangan, jauh ditolak, akhirnya suaminya jatuh dekat katil tuan-tuan. Jangan, ya. Kerana nak jaga wuduk. Sedangkan wuduk hukumnya sunat, melayani suami hukumnya wajib. Takut nak mengejar pahala sunat berwuduk, akhirnya mendapat murka daripada malaikat. Ambil wuduk, ambil lah. Kalau suaminya nak dekatlah, ya, dapat dua pahala. Sebab apa tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah? Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dalam hadis ini ada 5 golongan yang solatnya tak diterima oleh Allah. Solatnya sah tapi tak diterima oleh Allah. Dalam sebuah hadis lagi, ada 3 golongan orang yang solatnya tak terangkat walaupun sejengkal daripada kepala. Ya, tapi dalam hadis ini ada 5. Siapakah dia solatnya yang tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-mar'atu asyahitu 'alaiha zaujuha. Iaitu tuan-tuan, isteri yang sedang dimurkai oleh suaminya. Dia sembahyang tapi suami dalam keadaan murka, marah terhadapnya. Solatnya tak diterima oleh Allah. Contohnya macam tadilah saya cakap tadi tu, contoh amalan tadilah. Ataupun contohnya pukul 2 pagi, suaminya badannya sakit semua, pinggangnya macam nak patah. Ya, walaupun duduk kat Bandar, Bukit Pasir, tapi ada kebun dekat kampung, nyawit contohnya lah. Metik kelapa sawit, sawitnya jatuh dekat parit kecil. 50 kilo pula satu tandan. Satu tandan RM1.20 contohlah. Oi, tak angkat sayang. Dikuat-kuatkan juga. Naik jugalah. Malam, ya Allah, pinggangnya sakit. Kejut isinya. Makmu, atau takkan panggil makmu, Ayang, bangun yang. Urutkan abang, ya Allah, pinggangnya sakitnya yang. Isteri cakap apa? Manja. Sikit-sikit nak urut. Kita pun badannya sakit semua lagi tadi tak rehat. Sikit-sikit urut manja abang ni. Tak nak lah. Baik aku semuanya tahajud aja lagi bagus. Suaminya ditinggal aja tuan-tuan. Sembahyang lagi dapat pahala semuanya tahajud lagi urut abang. Suaminya cengkel aja tuan-tuan. Geram je. Ingat, ya, dia sembahyang tahajud tadi sah solatnya. Takut solatnya tak diterima oleh Allah. Urutlah dulu. Nak basuh, barulah solat sunat tahajud. Dulu dapat tuan-tuan. Yang keduanya tuan-tuan, solatnya tidak terima oleh Allah. Wal abdu albiku min sayyidih. Hamba sahaya yang lari daripada tuannya ataupun majikannya. Ini dah tak adil lah tuan-tuan. Hamba tu tak dimerdekakan, dia keluar, dia lari tanpa kebenaran tuannya. Sepanjang dia lari tersebut, dia bersolat, solatnya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya tuan-tuan hadirin hadirat. Ini kita kena jaga tuan-tuan. Yang ketiganya tuan-tuan, solat yang tak diterima oleh Allah. Al-musarimul ladzi la yukallimu akhahu fauqa salasatin ayyam. Orang yang sengketa, orang yang bergaduh contohnya, sehingga tidak menegur
dengan saudaranya lebih 3 hari, tuan-tuan. Jangan tidak bertegur siapa bergaduh. Tak bertegur lebih daripada 3 hari. Lebih 3 hari, tuan-tuan, dia tak bertegur juga berterusan, tuan-tuan, maka solatnya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, tuan-tuan, kalau saudara-saudara kita, jiran kita, adik-beradik kita, keluarga kita bergaduh, kita damaikanlah. Pahalanya begitu besar, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau tak percaya, nanti buka Quran. Ini homework saya bagi, tuan-tuan. Kerja rumah. Tak buat pun tak kena marah. Iaitu pulang. Buka surah An-Nisa ayat 114. Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Islajim bainan nas wa may yaf'al zalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran azima. Mendamaikan di antara manusia, dan siapa yang berbuat demikian, dia mendamaikan orang yang bertelagak tapi niatnya untuk mencari keredaan Allah, Allah Ta'ala akan memberi kepadanya pahala yang begitu besar. Contohnya adik-beradik bergaduh dengan sebab harta pusaka, contohnya, damaikanlah. Pahalanya begitu besar. Jiran dengan jiran bergaduh, kita damaikanlah. Pahalanya begitu besar. Sehingga kan dalam kitab Wasiatul Mustafa, begitu juga dalam kitab Nasayul Ibad yang telah disusun oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani, Malaikat Jibril pernah berpesan pada Rasulullah, sekiranya, ini Malaikat Jibril, tuan-tuan, sekiranya aku menjadi keturunan Nabi Adam, maksudnya menjadi manusia, aku takkan tinggalkan 7 perkara ini. Bermakna apa? 7 perkara ini dia punya ganjarannya begitu besar. Apa 7 perkara itu? Kata Malaikat Jibril. Pertama, tuan-tuan, solatlah fardu 5 waktu bersama imam. Maksudnya solat berjemaah. Kita beruntung, tuan-tuan, kita pun baru sambut Isra' dan Mi'raj, tuan-tuan. Daripada 50 tinggal 5. Itu pun Nabi Musa suruh minta kurang lagi, tuan-tuan. Tapi Rasulullah malu nak minta kurang lagi. Ini menunjukkan bahawa tuan-tuan, bahawa 85 tu masih lagi ramai yang meninggalkannya. Sebab itu, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, yang kedua, itu panjang nanti. Yang keduanya, kata Malaikat Jibril, duduklah bersama para alim ulama. Maksudnya rajin-rajinlah duduk dalam majlis-majlis ilmu. Orang yang meringankan majlis-majlis ilmu, pertama akan sempit rezekinya. Percayalah, tuan-tuan, kalau majlis ilmu ini makin lama makin sepi, itu diantara menyumbang kepada merudumnya ekonomi. Barang mentah, barang basah menjadi mahal. Itu di antara sebabnya. Orang yang menuntut ilmu, insya-Allah akan diluaskan rezekinya. Yang keduanya, tuan-tuan, orang majlis ilmu ini sekiranya diketepikan, menjauhi para alim ulama, maka timbulnya pemimpin yang zalim. Dan dalam hadis yang lain, ilmu akan hilang sedikit demi sedikit. Dan yang ketiga yang kita khawatiri, kalau menjauhkan majlis-majlis ilmu, memandang ringan pada para alim ulama, tuan-tuan, dikhawatiri matinya dalam keadaan tanggal akan keimanannya. Itu yang kita sangat takut, tuan-tuan. Yang ketiganya, Malaikat Jibril pesan apa? Pertama tadi solat berjemaah, kedua duduk majlis ilmu. Yang ketiga, tuan-tuan, kalau ada orang sakit, ziarahilahnya. Orang sakit ini pun didoakan oleh kita. Menziarahi orang sakit ni, para malaikat mendoakannya. Nanti saya terangkan. Dan yang keempat, kalau ada kematian, sama-samalah menghormati, menguruskan. Kalau boleh sampai ke tanah perkuburan. Ganjarannya begitu besar. Yang kelima, ini yang termasuk, kata Malaikat Jibril apa? Mendamaikan orang yang bertelagah. Ganjarannya begitu besar. Yang keenam, menjamu orang makan dan minum. Sebab tu mbah-mbah kita, atuk-atuk kita, lagi-lagi masuk bulan Rejab, bulan Sa'ban ni, suka jamu orang. Ialah bila-bila nak jamu orang boleh, ya. Lagi buat Sa'ban, lagi banyak buat kenduri, tuan-tuan. Jamu orang makan, ganjarannya begitu besar. Lagi-lagi nanti nak melatih. Kita bulan Rejab ni, bulan Sa'ban ni,
pintu gerbang nak jumpa bulan Ramadan. Kita kena buat preparation, persediaan untuk menghadapi bulan Ramadan. Bulan Rejab kita dah rajin puasa sunat, bulan Sa'ban rajin puasa sunat. Ya Allah, bulan Ramadan tak ada masalah. Bulan Rejab dah latih bersedekah, bulan Sa'ban lagi banyak bersedekah, bulan Ramadan lagilah banyak bersedekah sebab kita dah buat preparation. Okey. Dan seterusnya tuan-tuan, yang ketujuh, kata malaikat Jibril pesanannya apa? Begitu besar ganjarannya, berbuat baik pada jiran tetangga dan menyantuni anak yatim. Okey. Seterusnya tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi kalau bergaduh jangan lebih daripada 3 hari. Ahad gaduh, Senin gaduh, Selasa gaduh dengan jiran contohnya. Gaduh bukan apa, jirannya belayam. Ayamnya tak di kandang. Asyik-asyik pagi kita basuh tai ayam menjadi dekat tempat duduk motor. Oh, bergaduh tak tegur daripada Ahad, Senin, Selasa. Hari Rabu jangan tak bertegur. Setidak-tidaknya Assalamualaikum warahmatullahi. Beri salam lah. Apa khabar? Baik. Macam mana? Nak sambung gaduh lagi tak? Dia dah tegur juga lah tu. Kira okey lah tu. Sambung. Sambung lagi. Ya. Selesa Rabu. Rabu, Khamis, Jumaat. Sabtu tegur lagi. Tapi takkanlah macam tu tuan-tuan. Mengalah lah. Ya. Seterusnya yang keempat. Golongan yang solat yang tak diterima. Orang yang selalu minum arak. Ya. Orang yang terlebat minum arak, solatnya tak diterima 40 hari 40 malam. Ataupun lebih daripada itu, mengikut dia kalau dia tidak meninggalkan minuman yang haram. Minuman yang halal banyak tuan-tuan. Kalau dekat dunia yang kita menjauhkan minuman arak ini, besok dekat surga kita dapat menikmati arak di surga yang begitu lazat, lebih jauh daripada arak di dunia. Minuman halal banyak tuan-tuan dekat dunia. Minuman yang haram cuma ada 4 aja. Pertama, iaitu cecair yang cecair yang memabukkan, contohnya arak lah tadi. Yang kedua, cecair ataupun air yang mendatangkan mudarat, contohnya racun. Tak boleh lah tuan-tuan, air bateri ke. Yang ketiga, iaitu tuan-tuan air najis, janganlah minum. Yang keempat, iaitu yang diharamkan air curi. Air curi jangan diminum, haram lah tu. Yang lain halal insya-Allah. Dan yang kelima tuan-tuan, yang solatnya tak diterima. Ini bukan tak ada kaitan yang hidup ataupun yang mati, yang terasa pula, iaitu wa imamu qaumi yusalli bihim wa hum lahu karihun, iaitu imam yang sembahyang yang tidak disukai oleh makmumnya, maka solat imamnya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan imam sini semua jempol-jempol. Bukan satu, ramai imamnya, alhamdulillah. Contohnya kenapa imamnya tak disukai oleh makmum? Contoh, tapi buat sini jempol. Contoh bacaannya terlalu, maksudnya bacaannya lemah contohnya. Ya, dia kalau bacanya walaupun dah berumur, macam sini tak berumur, muda-muda lagi, imamnya bagus alhamdulillah. Walaupun dia dah berumur, bacaannya masih bagus, teruskanlah. Tapi kalau misalnya dah tak mampu, maksudnya ada yang lebih baik, sebaik-baiknya mengundurkan diri. Ya. Kerana apa tuan-tuan, biar kata mbah saya, ya, kata guru saya lah, bukan mbah saya lah. Ibaratnya kita ambil seperti macam pelepah kelapa. Pokok kelapa tahu tak pokok kelapa? Ya. Pokok kelapa ni ada pelepah kelapa. Kalau dia dah tua, lama-lama dia akan gugur sendiri. Betul? Ya, pelepah kelapa. Ibaratnya kalau kita dah berumur, bacaan pun dah tak mampu, ya, suara pun dah tak larat contohnya. Ada yang lebih baik, jadi kita sebaiknya mengundurlah diri. Contoh. Tapi janganlah jadi ikut resmi pelepah pisang. Dia kata guru saya lah, pelepah pisang tu pelepah pisang. Pelepah pisang ni kalau dah tua, dia tak boleh kokrok sendiri. Dia tak boleh ruruh sendiri. Dia kering aja, nyembleh. Kering lagi, nyembleh. Sampai penuh tu. Kalau kita nak bakar, terpaksa kita cantas dia. Pakai parang ke, pakai pisau, pakai sabit. Baru tanggal, baru boleh kita bakar, bersihkan. Jadi jangan macam itulah. Nak dicantas, nak dipaksa baru nak berhenti, jangan. Ya. Tapi sekarang dah tak lah tuan-tuan. Kalau dulu ada 2 jawatan yang kadang-kadang payah orang nak letak jawatan. Satu naib kadi, satu imam. Sebab 2 ni tauliah siapa yang beri? Tuanku, bukannya main-main. Tapi sekarang setahun sekali naib kadi tuan-tuan. Umur dah lanjut sikit pun kadang-kadang susah nak sambung tauliah tuan-tuan. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, itu 5 golongan yang solatnya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya tuan-tuan, apakah amalan yang didoakan oleh malaikat? Kejap lagi ni boleh buat. Ni tak payah modal tuan-tuan.
Yang kedua tuan-tuan, golongan yang didoakan oleh malaikat tuan-tuan, orang yang berada di saf barisan depan dalam solat berjemaah. Kalau sini orangnya ramai, ya. Kalau tempat saya tak payah berebut tuan-tuan. Datang lambat ke cepat memang confirm lah dapat barisan pertama. Sebab kipasnya dengan orangnya banyak kipasnya. Saya duduk paling gantung ada 19 rumah. Yang janda 16. Jadi tiga rumah yang ada suami tuan-tuan. Jadi tuan-tuan tak payah berebut, memang confirm dapat saf pertama tuan-tuan, ya. Tapi kalau masjid yang ramai macam ni, kalau ada saf depan tu kosong, isilah cepat-cepat, ya. Jangan dibiarkan kosong, lagi-lagi hari Jumaat. Rugi tuan-tuan. Kadang-kadang saya dah buat kajian, kenapa tak nak saf depan? Kerana orang kita ni, tapi bukan orang Bukit Pasir, orang Bukit Pasir semua faham. Ini orang Kutub Utara yang tak ada orang. Kerana kadang-kadang kita ni santun sangat. Padahal yang depan ni kosong, dia dekat situ contoh. Dia santun sangat. Patutnya dia lah terus ke depan. Contoh, kadang-kadang saya pun buat juga, ya. Lagi-lagi yang belakang tengok, pakai jubah ke pakai apa, jubah depan. Padahal dia yang paling dekat. Dia menghormati orang sangat, dia bagi peluang orang lain. Taklah hukumnya haram. Perbuatan tu ulama menyatakan hukumnya makruh, ya. Makruh ni dibuat tak dapat apa-apa, tinggalkan dapat pahala. Rugi tu depan tu. Malaikat doakan tuan-tuan. Dia ke depan lah tuan-tuan. Ya. Yang keduanya, kenapa orang tak nak ke depan? Ini kajian saya lah, bukan kajian Quran dan hadis, bukan. Lagi-lagi kalau masjid tu tuan-tuan tak ada imam yang tetap. Kalau ke depan takut tolak jadi imam ni tuan-tuan, Jadi imam ni bukan mudah tuan-tuan, Nampak mudah tuan-tuan. Tapi kalau tak biasa tuan-tuan, ya Allah. Pengalaman saya tuan-tuan, saya asal duduk Paik 5, duduk dengan atuk saya lepas sembahyang paling gantung tadi yang orangnya tak ramai. Masa tu rumahnya ada 16, yang janda 9 rumah. Masih ramai lagi lah. Tapi ramai baki-bakinya pun yang dah berumur, banyak sakit gaut macam mana. Jadi saya 18 tahun dah jadi imam. Sembahyang sunat tarawih pula tuan-tuan. Sembahyang sunat tarawih, baca suratul kafirun tak habis-habis tuan-tuan. Kenapa tak habis-habis ni? La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud. Kenapalah aku baca suratul kafirun tak habis-habis? Yang belakang diam aja tuan-tuan, nampak mudah, tapi sebenarnya tuan-tuan jadi imam ni tak ia menggerunkan tuan-tuan, tak semua orang boleh. Azan dulu, kita sambung sikit lagi. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha
La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamam wa salatu kalimati sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam wa ma'sumukum mahmudan ladzi wa'ata innaka la tughfir min Allahumma fini wal walidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Okey, jadi yang kedua tadi berada di saf di awal, ada malaikat yang mendoakan sebab Rasulullah SAW bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada orang-orang yang berada pada saf hadapan, tuan-tuan. Yang ketiganya, tuan-tuan, ini sekejap lagi pun boleh buat, tak payah modal, tuan-tuan, ya. Lagi-lagi besok kalau dah boleh rapat betul-betul, rapatkanlah betul-betul, tuan-tuan. Golongan yang ketiga yang didoakan oleh malaikat tak perlu modal, tuan-tuan, iaitu orang yang menyambung saf solat berjemaah, tidak membiarkan kosong dalam saf. Kerana Rasulullah SAW telah bersabda, innallaha azza wa jalla wa malaikatahu alaihimus salam yusalluna 'alal ladzina yasilu 'alas sufuf. Sesungguhnya Allah azza wa jalla dan para malaikat, mereka mendoakan kepada orang-orang yang menyambung barisan solat. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Tuan-tuan, kita solat berjemaah, sebab itu biasanya Pak Bilal sebelum dia iqamah pastikan imam dah ada. Lagi-lagi kalau tempat tersebut tak ada imam yang tetap, main tolak-tolak aja, tuan-tuan. Pastikan ada imam dulu. Jangan main komat aja, dah komat mana imam yang tak ada pula. Pastikan. Sebab tu sebaik-baiknya bila nak komat ni minta izin dulu dengan imam. Imam tengok, okey. Dan imam sebelum memulakan solat berjemaah, sebab tu imam selalu beri peringatan, luruskan barisan, luruskan dan dapatkan saf, kan biasa. Imam berhak, dia tentukan dah lurus betul, dah penuhkan barisan hadapan. Jadi proses kita macam askar kawat kaki tu, tumitnya lurus, besok kalau boleh rapat. Perbuatan kita itu didoakan oleh para malaikat. Jadi kita saling mengingat di antara sebelah dengan sebelah, tuan-tuan. Begitu juga contohnya kita sembahyang dekat RNR contohnya. Rebutlah berjemaah kalau tak dapat berhenti dekat masjid contohnya. Ada seorang tu dia ada sembahyang seorang diri. Kita berjemaah, kita diri dekat dia sebelah kanan macam sembahyang mayat tu, cuma tumitnya belakang sikit. Kita mengucapkan takbiratul ihram sambil mengangkat tangan dalam arti niat berjemaah. Jadi kita niat makmum, jadi kita boleh mengikut pergerakan imam tadi. Jadi apabila kita dekat sebelah kanan dia, lepas tu ada makmum pula sebelah belakangnya, kita mengundur ke belakang. Perbuatan kita itu meluruskan saf didoakan oleh para malaikat. Dan seterusnya, tuan-tuan, sebelum saya mengakhirinya, amalan-amalan yang didoakan oleh malaikat. Ini, tuan-tuan, amalkanlah. Lagi-lagi kita berada di bulan Sa'ban ini, kita tingkatkan, tuan-tuan, iaitu kita banyakkan bersedekah ataupun menghimfakkan harta, terutamanya pada waktu subuh, pada waktu pagi. Bila-bila kita bersedekah ni bagus, pagi, petang ke malam tak jadi masalah. Tapi sebaik-baiknya, begitu luar biasanya kelebihan orang bersedekah ni pada waktu subuh. Kerana apa? Pada waktu subuh, kata Rasulullah SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah telah bersabda, "Ma min yaumi subhil ibadu fihi ila malakani yanzilani fayaqulu ahaduma Allahumma a'ti munfiqan khulafa wa yaqulu akharu Allahumma a'ti mufsikan talafa."
Ketika hamba-Mu berada di setiap pagi, ada 2 malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Yang satu malaikat mendoakan apa? Ya Allah, ya Tuhanku, gantikanlah kepada orang yang mengeluarkan hartanya pada jalan Allah. Malaikat tu mendoakan supaya harta yang disedekahkannya, yang diinfakkan tu supaya diganti oleh Allah, supaya mendapat keberkatan. Sebaliknya satu malaikat lagi mendoakan supaya tidak mendapat keberkatan orang yang bakhil untuk menginfakkan hartanya, tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, kalau boleh waktu pagi, kalau lelaki ni sering pergi sembahyang berjemaah, tuan-tuan, kita nak sedekah pada keluarga pun sedekah juga. Ya, contohnya kita pergi masjid lagi mudah nak sembahyang subuh tu, ya, kita masukkanlah dekat tabung mengikut kemampuan kita, tuan-tuan. Dan di antara waktu yang mustajab doa, di antara waktu mustajab doa ni selepas kita bersedekah. Kita bersedekah contohnya masuk dekat tabung tu, sebaik-baiknya satu hajat satu kali bersedekahlah. Nak banyak hajat pun tak jadi masalah, tuan-tuan. Tapi sebaiknya satu hajat satu sedekah, sebaik-baiknya begitu. Kalau lebih tak apa hajatnya. Kita bersedekah, ya Allah, ya Tuanku, aku bersedekah ini dengan keberkatan aku bersedekah ini, ya Allah, semoga sembuhkanlah akan penyakitku, contohnya. Ataupun aku bersedekah ini dengan keberkatan aku bersedekah ini, ya Allah, titipkanlah pahalanya untuk kedua ibu bapaku, contohnya. Itu di antara saat, ya, doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah, iaitu selepas kita bersedekah. Dan selain daripada itu juga, kata Rasulullah SAW, sedekah itu juga adalah salah satu penawar penyakit. Yakinlah, tuan-tuan. Sebab dalam hadis Nabi SAW dalam Rawahul Baihaqi, dawu mardakum bis sadaqatin, ubatilah orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Contohnya kita diuji oleh Allah, kita kena redha. Ya, nak masuk redha tu nak saya terangkan panjang pula, tuan-tuan. Contohnya kita sakit diabetes, kencing manis contohnya. Kita makan herba, cek doktor. Itu usaha kita, tuan-tuan, supaya kita panjang umur dalam keimanan, mudah beramal kalau kita sihat, tuan-tuan. Di samping kita makan ubat dan sebagainya, kita boleh dengan bersedekah, mengambil keberkatan bersedekah tu, mudah-mudahan penyakit kencing manisku sembuh, insya-Allah, tuan-tuan. Sebab diceritakan dalam zaman, ya, seorang guru, salah seorang guru pada Imam Bukhari, namanya Ibnu Mubarak. Ada seorang lelaki yang sakit lututnya ni luka. Lukanya tak kering-kering. Di dressing, dibasuh setiap, dicuci setiap hari, tapi masih keluar darah je, tak kering-kering. Jumpa tabib sana, tabib sini, tak kering-kering. Jadi dijumpa Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak ni salah seorang guru pada Imam Bukhari. Ibnu Mubarak dikata apa? Wahai saudaraku, sekarang ini adalah waktu kemarau. Kamu bersedekahlah pada satu kawasan buat perigi, dan supaya air perigi tersebut dimanfaatkan oleh penduduk tersebut, dan mintalah keberkatan kepada Allah, minta doa pada Allah, semoga dengan keberkatan kamu buat perigi itu, orang menggunakan air itu disembuhkan akan penyakit kamu. Jadi orang ni tak membantah. Oh, aku sakit kok buat perigi, apa kena mengena, kata dia, kan? Tapi dia yakin bahawa menginfakkan harta pada jalan Allah itu sebagai penawar penyakit, dibuat betul. Alhamdulillah, dengan keizinan Allah, penyakit tadi tu, ibarat manis tadi, lukanya tu alhamdulillah pulih, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan hadirin ada, kencing manis itu insya-Allah, ya, ada penawarnya. Tapi ada penyakit yang lebih teruk daripada kencing manis. Kencing member, lagi susah, tuan-tuan. Kencing member ni lagi susah, tak? Ya, nak diubati, tuan-tuan. Jadi saya setakat itu saja pada malam ini, tuan-tuan. Dan mudah-mudahan dalam hadis Nabi pun ada menyatakan, tuan-tuan, jadi kita banyakkanlah bersedekah. Dan bersedekah ini di antara kelebihannya, tuan-tuan, dapat memanjangkan umur, ya. Dapat memanjangkan umur. Saya nak ambil satu cerita sebagai penutup. Dalam hadis Nabi ada menyatakan, anna sadaqatan wasilatur rahmi yazidullahu bihi ma fil umur. Dan hadis daripada Anas, ya. Sesungguhnya sedekah dan menghubungi keluarga itu dapat menambahkan umur seseorang. Ada satu cerita, tuan-tuan, dalam zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada satu malam, Nabi Ibrahim telah didatangi oleh seorang pemuda. Dia jemput Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, aku hadir ini membawa hajat. Aku nak jemput kamu esok pagi datang rumah aku. Aku nak bernikah, nak mendirikan rumah tangga. Lalu berpisahlah pemuda itu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata, insya-Allah aku akan hadir.
Tak lama kemudian datang malaikat Israel jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Nabi Ibrahim, aku nak bagi tahu kamu bahawa pemuda yang menjemput kamu tadi, tak lama lagi aku akan cabut nyawanya. Jadi Nabi Ibrahim pun, kata orang Jawa, mesaklah, urung rapi kok bisa meninggal. Ya, belum nak nikah aku nak meninggal ni. Tapi macam mana aku nak tolong sedangkan dah sampai ajalnya. Jadi diceritakan Nabi Ibrahim pada pagi-pagi lagi dia cepat-cepat pergi menziarahi orang lelaki tersebut. Adakah betul pemuda itu meninggal dunia? Sebab malaikat Israel dah pesan. Dia tengok pemuda itu masih hidup, boleh bernikah lagi. 10 hari masih hidup, 20 hari masih hidup. Bukan 10 hari, 20 hari, 10 tahun masih hidup. Akhirnya 30 tahun barulah dia meninggal dunia. Dah bercucu barulah dia meninggal dunia. Lalu diceritakan dalam kisah tersebut, Nabi Ibrahim pun tanya pada malaikat Israel, wahai malaikat Israel, kamu kata pemuda tu dia meninggal sebelum dia menikah. Ini apa dah jadi kok umurnya jadi panjang ni? Silap ke kamu wahai malaikat Israel? Aku tak silap wahai Nabi Ibrahim. Memang sepatutnya pada ketetapan tersebut dia akan meninggal sebelum dia nikah. Tapi Allah Ta'ala telah memerintahkanku supaya menangguh untuk mencabut nyawa pemuda itu sehingga beberapa ketika. Apa amalan yang dilakukan oleh pemuda ini? Rupa-rupanya pemuda ini selepas dia balik jumpa Nabi Ibrahim, dalam perjalanan balik tu dia terjumpa orang fakir, orang miskin yang dalam keadaan kelaparan. Dia minta sedekah. Pemuda itu tuan-tuan pun memerlukan duit, tapi dia sian pada peminta sedekah tu. Walaupun dia memerlukan duit untuk berumah tangga, dia beri pada peminta sedekah itu 3 dirham dengan betul-betul ikhlas kerana Allah. Dengan keberkatan dia mengeluarkan sedekah 3 dirham itu, Allah Ta'ala panjangkan setiap 1 dirham 10 tahun. Jadi umurnya dipanjangkan 30 tahun, barulah dia meninggal dunia. Itu di antara kisah-kisah lah untuk menyuntik semangat kita supaya mudah-mudahan kita dapat menginfakkan harta kita. Lagi-lagi pada waktu subuh ada malaikat yang mendoakannya. Minta tolong bagikan ni boleh tak ni? Ni adik. Ni saya ada. Okey. Dalam catatan ni tuan-tuan, bolehlah baca, saya dah terangkan tadi. Ni nasihat Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an ataupun karamallahu wajhah. Jadilah manusia yang paling baik menurut Allah. Jadilah manusia yang paling buruk dalam pandangan dirimu sendiri. Jadilah manusia biasa di hadapan orang lain. Saya dah terangkan tadi dia punya maknanya. Dan kalau boleh tuan-tuan, amalkanlah doa ini sebagai satu amalan harian kita. Contohnya selepas kita solat, ataupun kita ada perasaan sombong, ataupun kita macam ada perasaan contohnya, oh banyak betul aku dah beramal contohnya, ya. Banyak-banyakkan baca doa ini, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma ja'alni sabura wa ja'alni syakura wa ja'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang sabar dan pandai bersyukur. Jadikanlah aku hamba yang hina menurut pandangan diriku, tetapi diperhitungkan menurut pandangan manusia. Kalau ramai, Allahumma ja'alna sabura wa ja'alna syakura wa ja'alna fi ainina sahira wa fi ayunin nasi kabira, ya. Jadi setakat itu saja. Kalau ada silap dan salah harap dapat dimaafkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ati Muhammadanil wasilah waj'al fil mustafina mahabbata wa fil alamina darajata wa fil muqarrabina sarrah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan maksuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi husr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Dan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.